Mahkamah, Hakim dan Hukum. Mahkamah. Mahkamah berasal daripada istilah Arab iaitu mahkamah yang membawa maksud tempat di mana keadilan ditegakkan atau dilaksanakan. Sistem mahkamah menetapkan pihak yang mengadili perbicaraan yang digelar sebagai hakim. Hakim. Hakim berasal daripada bahasa Arab yang mempunyai bunyi serupa iaitu hakim. Perkataan hakim boleh digunakan untuk merujuk seseorang yang berpengetahuan atau berilmu dalam sesuatu bidang dan tidaklah terikat dengan sistem mahkamah semata-mata. Hukum. Hukum berasal daripada perkataan Arab dan juga bahasa Arab iaitu hukm yang membawa maksud ketetapan atau ketentuan sesuatu perkara. Jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Mahkamah di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu Mahkamah Awam dan Mahkamah Khas. Mahkamah Awam terbahagi kepada dua komponen yang berbeza iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Apakah komponen-komponen yang terdapat dalam Mahkamah Atasan? Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Bawahan pula terdiri daripada Mahkamah Session, Mahkamah Magistrat dan Mahkamah Penghulu. Antara komponen yang terdapat dalam Mahkamah Khas ialah Mahkamah Raja-Raja, Mahkamah Syariah, Mahkamah Juvenil, Juvana ataupun Mahkamah Kanak-Kanak, Mahkamah Tentera, Mahkamah Bumiputera, Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh. Seterusnya, saya akan sambung dengan peranan dan kuasa setiap mahkamah. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Mahkamah Persekutuan memiliki kuasa untuk menyelesaikan pertikaian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Mahkamah Persekutuan juga berkuasa menentukan pengesahan undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Mahkamah Persekutuan mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Kes-kes rayuan meliputi kes-kes sivil dan kes jenayah. Kes sivil yang nilai tuntutannya kurang daripada ringgit Malaysia 250,000 tidak boleh membuat tuntutan di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan membicarakan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja. Jika mendapat kebenaran dari Mahkamah Rayuan, kes sivil boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang daripada ringgit Malaysia 250,000. Kes-kes jenayah yang dirujuk di Mahkamah Rayuan meliputi kes yang telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi membicarakan apa sahaja kes yang dilakukan oleh warga negara Malaysia dan warga asing yang berada di Malaysia. Mahkamah Tinggi memberi nasihat kepada Mahkamah Bawahan berkenaan tata cara di mahkamah serta isu berkaitan dengan perlembagaan. Mahkamah Tinggi berkuasa membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa mendengar kes rayuan sivil dari Mahkamah Bawahan yang nilainya melebihi RM25,000 Malaysia. Bagi kes jenayah, Mahkamah Tinggi berkuasa mendengar kes rayuan jenayah dari Mahkamah Bawahan yang nilai dendanya melebihi RM25,000 Malaysia. Antara kes sivil yang terlibat ialah hak penjagaan kanak-kanak, orang tidak siuman, isu perkahwinan serta penceraian bukan Muslim dan isu muflisan. Mahkamah Session. Mahkamah Session membicarakan kes jenayah dan sivil. Kes sivil yang dibicarakan tidak melebihi nilai ringgit Malaysia RM25,000. Mahkamah Session membicarakan sebarang kes jenayah kecuali kes jenayah yang dijatuhkan hukuman mati. Mahkamah Session mengenakan hukuman maksimum 5 tahun penjara, denda RM1,000 Malaysia, 12 kali sebatan atau kesemuanya sekali. Seterusnya, Mahkamah Magistrat Kelas Pertama. Mahkamah Magistrat Kelas Pertama membicarakan kes-kes jenayah dan sivil. Kes jenayah yang akan dibicarakan melibatkan hukuman jenayah dan hukuman denda. Mahkamah Magistrat Kelas Pertama menetapkan hukuman 5 tahun penjara dan denda RM10,000 Malaysia, sebatan 12 kali atau kesemuanya sekali. Hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan sekiranya Mahkamah Magistrat Kelas Pertama membicarakan kes-kes berkaitan dengan Akta Dadah Berbahaya 1952
Akta Kastam 1957 dan Akta Keseksaan 1953. Kes sivil yang dibicarakan di Mahkamah Magistrate kelas pertama melibatkan jumlah nilai tidak melebihi RM12,000 Malaysia setahun. Seterusnya, Mahkamah Magistrate kelas kedua. Mahkamah Magistrate kelas kedua boleh menjatuhkan hukuman melibatkan kes jenayah dengan hukuman penjara tidak melebihi 3 bulan dan denda RM250 Malaysia atau kedua-duanya sekali. Kes sivil yang dibicarakan di Mahkamah Magistrate kelas kedua ini melibatkan nilai kes tuntutan tidak melebihi RM3,000 Malaysia. Mahkamah Penghulu. Mahkamah Penghulu membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Mahkamah Penghulu dikendalikan oleh penghulu sebagai mukim. Kes sivil yang dibicarakan melibatkan tuntutan tidak melebihi RM50 Malaysia. Kes jenayah yang dibicarakan melibatkan denda sebanyak RM25 sahaja. Rayuan berkaitan kes di Mahkamah Penghulu boleh dibuat di Mahkamah Magistrate. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang urutan kuasa mahkamah. Yang pertama, Mahkamah Penghulu, Mahkamah Magistrate, diikuti dengan Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, iaitu merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Seterusnya, Mahkamah Khas. Yang pertama, Mahkamah Raja-Raja. Mahkamah Raja-Raja membicarakan kesalahan Yang di-Pertuan Agong dan Sultan dalam kes sivil dan kes jenayah yang dilakukan atas sifat peribadinya. Kesemua perbicaraan yang hendak dilakukan di Mahkamah Raja-Raja perlu mendapat persetujuan daripada Peguam Negara. Seterusnya, Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah mengadili umat Islam di Malaysia. Mahkamah Syariah juga membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Antara contoh kes sivil yang dibicarakan di Mahkamah Syariah ialah nafkah perkahwinan, penceraian, wakaf, wasiat dan sebagainya. Contoh kes jenayah yang dibicarakan di Mahkamah Syariah ialah zina, tidak berpuasa, berkhalwat, penderaan terhadap isteri atau anak, berjudi, ajaran sesat, minum arak serta tidak menunaikan zakat dan fitrah. Kesalahan-kesalahan kecil akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah, manakala kes-kes besar akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Syariah Rayuan boleh mendengar rayuan daripada Mahkamah Tinggi. Seterusnya, Mahkamah Juvenil atau Mahkamah Kanak-Kanak. Mahkamah Juvenil membicarakan kes-kes jenayah bagi mereka yang berumur 10 hingga 18 tahun. Kanak-kanak yang didapati bersalah akan dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak sehingga mencapai usia 21 tahun. Mahkamah Juvenil mengadakan perbicaraan secara tertutup. Seterusnya, Mahkamah Tentera. Mahkamah Tentera mengetengahkan perbicaraan berkaitan tingkah laku tentera. Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera adalah bersifat terbuka, tetapi hukuman mati perlu mendapat pengesahan daripada Yang di-Pertuan Agong. Pihak yang bersalah boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Bumiputera. Mahkamah Bumiputera membicarakan kes yang berlaku antara keturunan yang berbeza. Sebagai contoh, sekiranya berlaku kes perceraian dalam suatu hubungan perkahwinan antara wanita Bumiputera dan bukan Bumiputera, adat pihak wanita perlu diketengahkan. Sebarang percanggahan adat boleh dibicarakan asalkan salah seorang pihak yang terlibat adalah Bumiputera. Seterusnya, Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan mempunyai bidang kuasa yang terhad. Antara fungsi utama Mahkamah Perusahaan adalah untuk mengadili, membicarakan dan menurunkan keputusan berdasarkan pertikaian majikan atau pekerja. Mahkamah Perusahaan sentiasa memastikan keputusan yang majikan ambil tidak memudaratkan dan bersifat adil. Yang terakhir, Mahkamah Buruh. Mahkamah Buruh membicarakan pertikaian antara pekerja dan majikan mengenai lain-lain perkhidmatannya di bawah Akta Kerja 1955. Tuntutan pekerja untuk meringankan hukuman tata tertib daripada hukuman berat akan dikenakan terhadapnya. Mahkamah Buruh mempunyai kuasa mendengar dan memutuskan kes tuntutan yang amaunnya tidak terhad. Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Buruh boleh dibuat ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari
dari tarikh menerima keputusan oleh pihak yang tidak berpuas hati terhadap keputusan tersebut. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai jenis mahkamah di Malaysia. Seperti yang saya telah sebutkan sebentar tadi, setiap mahkamah ini memainkan peranan dalam menegakkan keadilan di Malaysia. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara haruslah bersatu padu untuk mematuhi peraturan supaya keamanan negara terjamin. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.